Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna. Majlis pertamanya mengalu-alukan kehadiran Yang Berusia Profesor Teknologis Dr. Suhaidi bin Hassan, Pengerusi Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Yang Berusia Encik Salahuddin Mustafa, Ketua Pustakawan. Yang Berusia Profesor Dr. Cik Su Mustafa, Barisan Exco MP UUM, Profesor-Profesor, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti, Sekretariat Majlis, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program Siri Syarahan Santun Profesor, Anjuran Perpustakaan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia MP UUM. Pertamanya, marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah perkenan dan keizinannya jua dapat kita berhimpun pada pagi yang indah ini bagi menjayakan program yang amat bermakna kepada kita semua. Semoga majlis pada hari ini juga dapat mengeratkan lagi silaturahim yang terjalin antara kita. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan bacaan doa. Untuk itu, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Irwan bin Husin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan kesyukuran dengan penuh pengharapan kepadamu kerana di pagi yang mulia ini dapat kami adakan satu pertemuan, iaitu majlis perasmian dan program Siri Syarahan Santun Profesor Anjuran Perpustakaan Sultanah Bahiyah dengan kerjasama Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Semoga dengan inayah dan rahmat-Mu kurniakan pertemuan kami ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Ya Munzila Rahmah wa Ya Fatihal Barakah. Ya Allah, pada saat dan detik ini juga kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami kesabaran yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai profesor di universiti ini dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik para pelajar universiti maupun masyarakat di luar sana. Kurniakanlah kepada kami juga anggota yang sihat lagi kuat, minda yang cerdas lagi terbuka, jiwa yang tenang lagi luhur, semangat yang kuat lagi mantap. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, sentiasa berdaya saing dan mampu mengangkat martabat kami, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, anak-anak kami jasmani dan rohani yang seimbang, dipandu iman, emosi yang terkawal, dipimpin takwa, amal yang diistiqamah, digenggam keikhlasan. Ya Allah, ya Mudabbiral Amri, satukanlah hati-hati kami, eratkan silaturahim dan semangat perpaduan di kalangan kami. Hindarkanlah diri kami dari sifat malas lagi lemah, tidak berdaya lagi kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pastinya menjatuhkan martabat kami, seterusnya menggagalkan hasrat kami bagi melahirkan generasi yang unggul lagi bersasiah tinggi di hari-hari mendatang. Limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi generasi yang mencintai agama-Mu lalu menegakkan syariat-Mu. Generasi yang mencintai bangsa lalu memelihara kehormatan, generasi yang mencintai negara lalu mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi khairul ummah selaras dengan tuntutan syariat-Mu. Allahumma antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Terima kasih Saudara Irwan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan aluan dan perasmian oleh Ketua Pustakawan. Untuk itu majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Salahuddin bin Mustafa, Ketua Pustakawan UUM untuk tampil bagi menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan program siri syarahan Santun Profesor 2023 Anjuran Perpustakaan Sultanabahya dengan kerjasama Majlis Profesor UUM. Dipersilakan Encik Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. Suhaidi bin Hassan, pengurusi Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Yang Berusaha Profesor Dr. Cik Su selaku Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Rakan-rakan profesor, dekan-dekan, semua pensyarah, semua rakan-rakan dan juga penonton di alam cyber yang mengikuti program kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya, di atas kesempatan dan ruang masa yang diberikan untuk kita sama-sama menonton dan berkumpul di Perpustakaan Sultanabahya Universiti Utara Malaysia dalam siri Santun Profesor yang pertama yang kita anjurkan pada tahun ini. Saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih penghargaan kepada Yang Berusaha Prof dan juga Majlis Profesor di atas kerjasama yang julung kali yang kita adakan. Inilah program yang kita nak bersama bagi menyebarkan ilmu. Bagi menyebarkan ilmu kerana apa? Kita hanyalah sementara di dunia ini. Dan ilmu yang manfaatlah yang akan membantu kita di alam yang lain. Jadi perpustakaan selaku penyimpan dan yang menguruskan dan yang menyediakan sebaran maklumat kepada orang awam. Maklumat-maklumat yang manfaat inilah yang akan membantu masyarakat untuk mendapat kebaikan dan kebajikan di atas ilmu yang dikongsikan. Jadi di Universiti Utara Malaysia kita ada profesor, kita ada pensyarah. Jadi ini platform yang pertama yang kita beri ruang kepada para akademik bermula dengan profesor untuk memberikan sumbangan ilmu mereka kepada masyarakat khususnya. Jadi siri ini bukanlah siri seperti mana syarahan pengukuhan profesor. Ianya siri yang lebih santai, orang umum lebih mudah faham dengan ilmu-ilmu yang akan dikongsikan oleh komuniti akademik Universiti Utara Malaysia. Dan saya mengharapkan supaya program yang sebegini kita dapat imarahkan, kita kongsikan dan kita akan simpan sebagai salah satu koleksi ilmu yang selain daripada buku, pemberitaan jurnal, artikel dan sebagainya. Ianya adalah satu bentuk ilmu yang boleh dikongsikan kepada masyarakat dan manfaat boleh diperolehi. Jadi dalam pendekatan ini kita nak memfokuskan kepada perkongsian ilmu pengetahuan, idea, pengalaman, kepakaran yang dalam pelbagai topik yang ada di Universiti Utara Malaysia untuk dimanfaatkan kepada masyarakat sejagat. Itu objektif dan yang kita nak capai untuk program-program yang ini dan juga program yang seterusnya di tahun-tahun yang akan datang. Jadi program ini berterusan insya-Allah.
Dan ilmu ni secara profesor ni kita wujudkan sebagai platform untuk menyalur dan menyebar luas ilmu pengetahuan berkaitan dengan isu semasa. Isu semasa. Walaupun pakar dalam bidang yang tertentu, tapi apply dalam untuk masyarakat semasa, bagaimana pelaksanaan ilmu yang kita kongsikan tu kita kena kaitkan. Itu hasratnya supaya masyarakat boleh ambil maklum, tahu dan aplikasikan pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan masyarakat. Yang itu yang nak diharap dapat dikongsikan. Jadi yang pertama ini adalah tentang masyarakat tanpa tunai. Masyarakat tanpa tunai. Nak beli derian pun pakai handphone dengan kad saja. Kan saya tak beli derian di 24 lagi lah. Iklan dah keluar dah di Kedah. Dekat Kedah lah sebab iklan tu di Kedah kan. Di Kedah beli di 24, durian di 24 pakai handphone dan kad debit card, something macam tu lah. Jadi itu tak perlu bawa RM1 ke RM2 ke kupang ke, tak ada dah. Jadi itu yang akan berlaku. Jadi hari ini kita ada perkongsian daripada Profesor Teknologis Dr. Suhaidi bin Hassan tentang tajuk yang sebegitu. Jadi diharapkan masyarakat sekitar dan juga masyarakat di dalam negara amnya dapat manfaat daripada ilmu yang akan dikongsikan ini. Jadi saya ingat itu sahaja ucapan saya. Saya rakamkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Majlis Profesor di atas kerjasama ini dan juga rakan-rakan yang hadir secara fizikal dan juga rakan-rakan kita yang hadir secara maya untuk mengikuti program ini. InsyaAllah bagi terdapat juga permintaan rakan kenalan kita nak tengok offline, kita akan simpan dan buat satu e-library tentang syarahan ini dan boleh dirujuk pada masa akan datang. Semoga itu dengan lafaz dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Urustia. Jadi Urustia pentinglah untuk jadi kredit kepada kumpulan ini yang dikutai oleh Puan Fadilah dan juga tim mereka di atas usaha dan yang dilakukan untuk melaksanakan merealisasikan program ini. Akhir sekali saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terus rasminya saya dengan ini merasmikan siri syarahan santun Profesor Anjuran Perpustakaan Sultan Mahdiah dengan kerjasama Majlis Profesor Rusi Utara Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Encik Salahuddin atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyempurnaan gimik perasmian siri syarahan santun Profesor 2023. Untuk itu majlis sekali lagi menjemput Encik Salahuddin bersama-sama Prof. Dr. Suhaidi bagi menyempurnakan acara ini. Dipersilakan. Dipersilakan Profesor Dr. Cik Su. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Salahuddin. Saya berusaha Prof. Hadirin sekalian, demikianlah tadi. Sempurnalah sudah perasmian siri syarahan santun Profesor tahun 2023. Program kita kini telah tiba ke acara utama, iaitu syarahan yang akan disampaikan oleh Profesor Teknologis Dr. Suhaidi bin Hassan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk membacakan biodata Prof.
Profesor Teknologis Dr. Haji Suhaidi bin Hassan merupakan Profesor Rangkaian Komputer di Pusat Pengajian Perkomputeran Universiti Utara Malaysia UUM Sintok, Kedah Darul Aman. Beliau adalah Fellow Akademi Profesor Malaysia atau APM dan juga merupakan pengerusi Majlis Profesor UUM. Anak kelahiran negeri Perlis ini berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Komputer dari State University of New York, Binghamton, betul ya Doktor? Profesor? USA. Ijazah sarjana Sains Maklumat dari University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA dan memperolehi ijazah Doktor Falsafah Rangkaian Komputer dari University of Leeds, United Kingdom. Beliau mula menabur bakti di UUM pada tahun 1991 dan berpengalaman luas dalam pelbagai jawatan akademik termasuklah sebagai Dekan Fakulti Teknologi Maklumat UUM dan penolong Naib Chancellor UUM College of Art and Science UUM CAS. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. Suhaidi bin Hassan bagi menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang saya hormati, sahabat saya Cik Salahuddin selaku Ketua Pustakawan Universiti Utara Malaysia, sahabat saya General Chief of Staff Majlis Profesor Profesor Dr. Cik Su, dekan-dekan, rakan-rakan profesor, rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan akademia, pelajar-pelajar dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang berada dalam auditorium yang indah ini ataupun yang menonton secara live. Saya juga diberitahu oleh Profesor Dr. Huda yang kini berada di Karabuk di Turki juga. Dia cakap, Prof, saya nak ikut siaran ini dari Turki, dari Karabuk, Turki. Ya. Assalamualaikum Prof. Mungkin awal pagi di sana bangun untuk mendengar celoteh saya. Dan saya bimbang sebab masa yang diberikan sejam, saya takut ya, bila mikrofon ni duduk depan saya tak tahu sama ada sejam tu boleh boleh saya nak habis ataupun kawan-kawan boleh bantu ya, tolong shout Suhaidi berhenti kan. 11.30 saya diberi masa untuk berhenti ya, dan saya prepare sedikit slide lah untuk kita bersemang-semang pada hari ini. Ini adalah sharing ya, sesi sharing berkenaan dengan isu-isu semasa. Jadi saya mengharapkan satu sesi yang santai. Sebab tu bila saya terima surat daripada pustakaan minta pakai long suit tu, saya terpaksa cakap ke isteri saya, tak payah prepare long suit lah, kita pakai secara santai hari ni. Kan? Sebab kita nak sharing secara santai, satu sharing yang berkenaan dengan isu-isu semasa, bukan bersifat
akademik sangatlah, kan, yang mungkin membuka kita punya pandangan dan perspektif kita mengenai isu semasa ini. Sebelum tu, saya selalu mulakan dengan slide inilah, di mana saya beri ucapan kepada student ataupun pada mana-mana sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu doa. Wa qul rabbi zidna ilma. Katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya, Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi saya sebagai seorang profesor, tapi saya mempunyai tanggungjawab untuk menuntut ilmu. Dan kita sebagai hamba Allah, kita sentiasa mohon kepada Allah SWT untuk menggunakan ilmu kepada kita. Dan kita diajar, ya, di dalam surah Al-Baqarah, ya, yang selalu kita baca, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, ya Allah, kami tak ada pengetahuan selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau jualah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Dan bukanlah saya sebagai profesor, hatta sebagai pengerusi majlis profesor pun, kan, saya mempunyai ilmu yang seluas ilmu Allah. Dan sebagai hamba Allah, saya adalah kerdil dan tiasa mencari ilmu. Al-Faqir, kan, kalau tengok tok guru, tok syekh mana pun, dia tulis dia Al-Faqir, kan, dalam menuntut ilmu ni, kan. Jadi kita sebagai hamba yang kerdil, kan, setinggi mana pun kita tak dapat mengatasi dapat menandingi ilmu daripada Allah SWT. Jadi ini satu perkara yang saya selalu letaklah di awal slide saya, ya, untuk mengingatkan diri bahawa kita bukanlah somebody yang kita boleh menongkat langit dengan ilmu yang kita ada dan sebagainya, ya. Sentiasa kena humble, ya, merendah diri, ya, insya-Allah. Jadi sedikit kepada agenda kita pada hari ini. Syarahan santun Profesor, saya nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada sahabat saya, Encik Salahuddin Mustafa, ya. Cakap macam Salahuddin Mustafa ni bukan dua wadik, kan. Profesor Cik Su pun Cik Su Mustafa juga, ya. Jadi bukan dua wadik, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pustakawan kerana menjemput untuk menyampaikan syarahan, menganjurkan syarahan ini, ya. Kita terima kasih sangat-sangat. Saya nak cerita sikit lah pasal syarahan santun Profesor ni. Yang ni kerangka syarahan kita lah, nak bercakap sikit pasal masyarakat tanpa tunai, apa cabaran, apa realiti semasa, ya. Benda-benda yang bukan nak cakap pasal research metodologi, ya. Jadi ini syarahan santun Profesor ni, ya. Saya letak gambar Pak Engku, ya. Saya share dengan dalam grup family saya. Kenapa dia letak gambar Pak Engku ni? Menantu saya tanya. Saya tokoh ilmuwan negara, ya, Profesor Diraja. The only Profesor Diraja di Malaysia ialah Profesor Diraja Engku Aziz. Allah yarham almarhum, ya. Dan kita melihat ini merupakan satu sumber inspirasi kepada kita bagaimana sumbangan beliau, ya, dalam mengaplikasikan ilmu yang beliau ada untuk manfaat umat, ya. Dan kita tengok dua sumbangan yang terbesar, iaitu yang pertama, Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Tabung Haji ini kerja Pak Engku lah, kan. Berapa banyak jemaah haji yang dibuat haji itu jutaan. Kita doakan setiap pahala tu mengalir pada dia. Mau tak kita jadi macam tu? Jadi saya letak gambar dia lah, Pak Engku lah.
Satu lagi koperasi angkasa, dia lah yang buat yang mengusulkan angkasa ni. Dan setiap kali kita tengok angkasa ni, koperasi ni membayar zakat, terlalu banyaklah pahala mengalir pada dia, ya. Jadi inilah Pak Engku yang tiasa berada membawa isu-isu cuba menyelesaikan isu-isu kemasyarakatan. Jadi saya mengharapkan syarahan ini merupakan titik tolak untuk kita melihat kepada isu-isu kemasyarakatan, bukannya duduk di bilik profesor ataupun kerusi profesor yang mungkin tak lama kita nak duduk di situ, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Sarudin, ya, kerana menganjurkan sesi syarahan ini, siri syarahan ini. Dan dia cakap pasal saya, jangan duk cakap benda-benda yang tinggi-tinggi, kan. Kita nak cakap pada something yang relax. Tak nak, kalau boleh tak nak letak statistical punya tool ke apa ke, tak nak sembang saiki bawa background alpha ke apa ke. Semua tak faham apa yang kita nak cakap, kan. Jadi syarahan ini adalah untuk menyantuni masyarakat umum dalam bidang yang berkaitan dengan kepakaran Profesor UUM. Saya tahu bila kita sebut tentang masyarakat tanpa tunai ni, dia involve banking industry. Tapi sebenarnya bila cakap pada banking industry pun semua tu, nak jadi tanpa tunai tu, dia menggunakan aplikasi, sistem rangkaian komputer, kan, internet. Jadi saya yang ditrain dalam bidang itu, jadi menjadi tanggungjawab saya lah untuk menceritakan sebuah sedikit apa yang saya boleh tengok, ya, dari perspektif saya sebagai technologist, ya, sebagai registered technologist dalam Malaysian Board of Technologies ni, untuk bercakap something tentang benda itu, dan semoga benda ni boleh membuka perspektif kita dan berbentuk santai. Dan saya cakap pada kawan-kawan dalam majlis profesor, mesti disampaikan dalam bahasa Melayu, kan. Jadi mungkin ini satu usaha. Bukan kita tak nak cakap orang putih, kita dah cakap orang putih banyak dah dalam kelas kita, kan. Ini kita nak cakap bahasa Melayu dalam benda yang plain. Kita turun daripada Menara Gading, kan. Saya lupa satu perkataan santun ni, saya nak bagi kredit kepada Prof Fuad. Dia yang mencadangkan perkataan santun ni. Kita turun daripada Menara Gading, ya, ke dalam masyarakat, ya, untuk kita menyantuni masyarakat, ya. Kita nak menyantuni masyarakat dengan ilmu yang Allah bagi pada kita, supaya mungkin boleh dimanfaatkan, ya. Jadi yang ni juga bukan syarahan pengukuhan profesor lah. Jadi kalau syarahan pengukuhan profesor, saya akan berdiri tegak ini dengan pakai jubah lah apa semua, kan. Mungkin saya pun takut nak bercakap, kawan-kawan pun takut nak mendengar, kan. Jadi bercakap pun benda-benda yang di kayangan, ya, mungkin, ya. Tapi saya pun insyaAllah akan menyampaikan syarahan ni. Saya terhutang sebenarnya syarahan pengukuhan profesor ni. InsyaAllah saya akan sampaikan dalam masa terdekat lah, kalau boleh sebelum pencen saya 2 tahun lagi, ya. Adalah syarahan saya insyaAllah. Tapi akan dimulai dengan Projek Su dulu, sebab dia senior saya, dia nak pencen lah, kita kejar dia dulu. Sebab nak buat syarahan pengukuhan ni kena 60 muka surat, kena tulis, kan, buku kecil tu 60 muka surat. Projek Su kata dia ada 40 muka surat dah. Saya pun ada muka, tak ada surat lagi. Jadi itulah. Jadi sekali lagi anjuran Pustakaan Sultanah Bahiyah, saya kira yang ini mungkin dalam universiti di Malaysia ni, kita lah yang pertama, tahniah kepada PSB yang mengambil inisiatif ini, ya. Kalau syarahan inaugural ni, inilah yang syarahan inaugural yang lepas, yang dibuat oleh Prof Dr. Asmadi, Naib Chancellor UNISYAM, rakan kita. Sebenarnya syarahan
santun profesor ni ataupun syarahan yang sebegini yang saya nak sampaikan hari ini ni, saya dah berbincang masa saya dilantik jadi pengerusi majlis profesor. Saya pemegang amanah pada tahun 2019 dulu. Mesyuarat pertama saya, Dr. Prof. Hasmadi, Prof. Dr. Asmah Laili dengan Prof. Soalan lagi saya tak ingat sebut. Ada 4 orang semua yang bincang apa yang kita nak buat sebenarnya, dan salah satu yang nak buat selain daripada cara pengurusan profesor ni adalah syarahan umum berkaitan dengan topik-topik umum seperti ini. Jadi itu adalah yang kita bincang, dan alhamdulillah Allah Maha Kuasa, dia telah mempertemukan dengan Cik Salahuddin, dan library bersetuju untuk menyampaikan syarahan profesor ni, menganjurkan syarahan profesor ni. The next syarahan ini saya nak bagi iklan awal-awal, the next Prof. Dr. Halim dia cakap tentang komuniti dan universiti, kan. Selepas tu Prof. Dr. Azniza, kan, nak cakap tentang psikologinya, kan. Dan selepas itu Prof. Cik Su nak cakap tentang gaya komunikasi, kan. Jadi akan dibuat setiap bulan insya-Allah, ya. Dan yang lebih-lebih tu saya tak ingat, ya. Kita ada lebih kurang 50 profesor yang ada tajuk-tajuknya dengan saya, dan insya-Allah kita akan buat from time to time lah. Okay, back to kita punya syarahan pada hari ini. Tajuk adalah tentang masyarakat tanpa tunai, ya. Jadi kenapa tajuk ini begitu penting? Sebab saya rasa tiap-tiap hari kita buat benda ni, kan? Kawan-kawan kita yang mengamalkan sedekah subuh sekarang ni, dia tak pi bubuh duit dia kat dalam tabung dah, sebab dia buat standing order, ya, menggunakan dia punya internet banking. Dia buat standing order, kan. Seminggu sekali dia ambil RM7, ya, sehari RM1, minggu RM7. Boleh tak macam tu? Saya dah tanya kepada pejabat mufti kerajaan negeri Kedah, kan. Rupanya boleh. Niat kita ni, kita nak buat sedekah ni melalui cara tu. Jadi tak payahlah cari duit, kan. Korek duit RM1 nak pitak dalam tabung surau, tabung apa semua ni, boleh buat macam tu, ya. Jadi siapa yang tak buat lagi, silalah buat, ya. Siapa yang nak buat, insya-Allah akan dapat doa daripada masyarakat dan malaikat, ya, pagi-pagi, insya-Allah, kan. Tak mestinya sedekah subuh kat masjid, kan. Banyak lagi institusi-institusi yang kita boleh buat macam tu. Buat setahun, buat 5 tahun. Jadi bank tu tak akan cah kupang pun, kan. Boleh, insya-Allah, ya. Jadi kita buat tiap hari. Kita nak top up handphone anak kita, kita nak bagi derma, kita nak bagi apa semua ni. Lah ni kita nak bagi duit kat orang? Tak ada lah. Kita bagi secara tanpa tunai, kan, tanpa tunai. Dan tanpa tunai ni maksudnya tidak melibatkan wang tunai fizikal, ya, untuk pembayarannya. Dan transaksi kewangan ni dijalankan secara elektronik, ya. Dan sumbernya mana? Sumbernya daripada akaun bank kita, menggunakan kredit kad ke, kad debit ke, ataupun dompet digital. Dompet digital, e-wallet, ya, e-wallet. Sekarang ni macam-macam e-wallet ada, kan? Macam-macam dompetnya. Duit je mungkin tak ada lah tu. Dompetnya banyak, macam-macam dompet ada, kan? Jadi cerita sikit. Ya, ini nak cerita-cerita, ya. Relax, sit back and relax. Orang putih kata, kan. Kita nak cerita, kita nak sembang-sembang pasal duit, ya. Moga-moga dengan sembangan kita pasal duit ni, dompet kita tu akan berisi, insya-Allah, ya. Evolusi wang. Jadi daripada dagangan barter, kita belajar dulu kat sekolah dulu ni, kan. Macam mana kita bertukar barangan, bukan kita lah, mungkin orang tua-tua dulu tukar barangan dah mata secara langsung antara satu sama lain, kan. Jadi barter trade ni sebenarnya saya ingat
Dulu saja orang nak buat, rupanya sekarang ni pun kan dalam keadaan tertentu kan. Ingat ada satu masa dulu kerajaan kita nak beli jet pejuang daripada Rusia, nak tukar dengan minyak sawit kan. Satu masa dululah kan. Saya tak tahulah mana tu berlaku tak berlaku. Oh, Prof Azizuddin ada sini, tanya dia mesti tahu kan. Jadi dagangan butter kan. Jadi itu satu cara kan, mungkin satu masa dulu. Wang komoditi kan, kita ada wang logam, emas apa semua ni yang ada nilai intrinsik, kemudian diterima secara meluas sebagai mata wang. And then kita adalah wang kertas yang disandarkan kepada wang logam ni, dengan duit logam ni, nilai logam ni dijamin oleh pemerintah kan. Satu keping itu berapa duit sebenarnya logam itu. Kemudian kita ada wang fiat. Dulu ada kereta fiat kan. Siapa yang pernah tak ingat satu masa dulu lah kereta fiat. Saya ingat lagi cikgu saya duk bawa kereta fiat ni. Wang fiat ni bukan wang pasal kereta fiat tu kan, tapi wang yang tak dijamin oleh komoditi. Wang yang diprinted oleh kerajaan dan atas tu ditulis nilainya dijamin oleh kerajaan ya. Dan yang ni orang kata kontroversial lah. Kalau kita nak print banyak, dia boleh print banyak kan. Kalau betul-betul lah, kalau tak betul lah kan. Jadi berdasarkan situasi kewangan dan sebagainya yang ditentukan. And then wang elektronik kan, wang yang disimpan pada peranti elektronik. Kita tengok sekarang ni orang kata cryptocurrency dan sebagainya itu ya. Yang mana yang itu juga akan menjadi satu benda yang penting yang satu masa nanti. Kalau kita tengoklah wang elektronik ni, kita ada cryptocurrency, kemudian ada digital currency yang wang fiat ni diletak dalam bentuk yang macam tu, dan bukan cryptocurrency yang seperti Bitcoin dan sebagainya. Ya, itu kita dalam topik lain lah yang kita boleh bincang pasal benda ni. Cuma hari ni kita nak membuka saja perspektif kita pasal dunia tanpa tunai ni ya. Jadi dalam sistem tanpa tunai ni kita ada macam-macam jenis ya. Macam mana yang boleh berlaku tanpa tunai ni? Yang pertamanya kita guna kad kredit ya. Saya ingat lagi dulu mula-mula pergi ke US dulu, umur pun tak sampai 20 tahun duduk di US dulu. Dan boleh apply kad kredit. Dapat kad kredit ni punuklah ketuk dia. Aku dapat kad kredit. Kan umur ni ni. Jadi saya guna umur kad kredit ni daripada umur yang sebelum daripada umur 20 tahun ya, duduk di US tu. Dapat kad kredit yang digunakan untuk charge macam-macam benda lah. Tapi Alhamdulillah saya boleh disiplinkan diri saya supaya saya tak membelanja sampai saya terhutang yang tak boleh nak membayar hutang ya. Dan ramai kes-kes ya, yang balik saudara-saudara kita balik yang meninggalkan hutang mereka di negara orang putih. Dia kata hutang dengan orang putih tak apa kot kan, orang kapiak kan. Dia tak tahu hutang mesti dijelaskan, sama ada kita berhutang pada orang Islam ataupun hutang kepada orang kafir kan. Jadi iaitu kad kredit lah kan. Tahun 50-an lagi kad kredit ni. Dan sekarang ni dengan adanya online shopping dan sebagainya, penggunaan kad kredit ni begitu meluas, dan ini menjadi kadang-kadang menjadi masalah ya, terutamanya yang muda-muda yang baru bekerja jatuh dalam kancah hutang ya, disebabkan oleh tanpa tunai ni kan. Kreditnya tu melebihi daripada gaji dia, dan dia berbelanja melebihi daripada apa yang dia nak kan. Menyebabkan dia terhutang dalam hidup dia. Kemudian kita ada kad debit ya. Kad debit ya, kita boleh akses kita punya akaun bank secara langsung tanpa belum bawa wang tunai ataupun menulis cek. Sebelum tu saya nak minta maaf, slide saya ni
dia menyalahi apa yang saya ajar pada anak-anak murid saya. Sebab saya cakap slide saya 7x7, ya, 7 perkataan kali 7 line, kan, itu saya punya rule of thumb, kan. Jadi jangan wordy yang macam ni. Cuma saya fikir hari ni slide ini akan diletakkan di perpustakaan. Jadi saya cuba untuk nak jadi slide saya ni exploratory, kan. Jadi itulah saya letak perkataannya. Jangan komplain lah. Minta maaf ya. Saya tengok Prof Fauziah, tengok macam ya. saya takut kawan-kawan tengok, ya apa ni slide ni, apa ni macam ni, tak saya ada slide yang gambar je, kan, don't worry, ya. And then pembayaran mudah alih, ya, pembayaran mudah alih ni, kan, kita lah ni saya duk buat apa, melawak, ya Allah, makan tak bawa duit cash pun, kita tap dengan apa ni, jam je dah boleh makan, kan. Kita tap dengan handphone je boleh makan. Jadi pembayaran mudah alih, ya, mulakan guna buat transaksi menggunakan telefon pintar, ya. Kita ada yang popular sekarang ni Apple Pay, Samsung Pay, kan. Yang ada Samsung guna Samsung, yang ada Apple Pay guna Apple Pay. Tak bawa duit pun, tap saja dekat mesin push dia tu, kan. And then dompet digital, ya, e-wallet ini, ya, mulakan individu membuat transaksi membeli barangan dalam talian ataupun di kedai mengenai dompet digital. Yang sekarang ni dah di-extend lagi dengan servis-servis lain. Contohnya macam Touch and Go, ya. Sekarang ni dia keluarkan Visa card, prepaid Visa untuk Touch and Go ni, numberless. Jadi maksudnya dikeluarkan Visa card tu, kita boleh bagi kat anak kita. Dia pergi belanja kat mana-mana, kan, nak buat parking kan, nak buat apa ke, semua di-charge terus kepada kita punya e-wallet kita, kan. Kita tambah duit dalam wallet kita, kan. Jadi so wallet kita ni link kepada RFID card, kan, RFID, stiker kereta lah, macam-macam lah, kan. Jadi kalau anak saya lah, kalau RFID tu dia minta ayah tolong buh stiker RFID tu, saya tahulah sebab apa, sebab akaun tu saya punya. Jadi dia travel saja, senang je masuk, ya. Jadi tadi ni sistem barter, ya. Jadi inilah contoh, ya. You ada kunyit tukar dengan ikan bilis, contohnya lah, kan. Berapa banyak nilai kunyit, susah juga lah. Kunyit banyak, mana nak tukar dengan ikan bilis yang banyak ni, kan. Ikan bilis pun rekod macam tu, kan. Mau kau boleh tukar, kan. Ni tanpa tunai, ya. Ini gambar di Indonesia tu masa dulu, ya. Macam makcik-makcik ni tukar, kan, sayur dalam sungai, kan. This is the barter lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok apa status dekat negara lain, ya. Kalau negara maju seperti Sweden, saya difahamkan Sweden ni yang mula menggunakan duit fiat ni, sekarang ni mula negara yang paling maju dalam negara sebagai negara tanpa tunai ni. Transaksi tunai kurang daripada 2%. Transaksi tunai kurang daripada 2%. Jadi most of the transaction 98% tu semua tanpa tunai. Uish, kan. Tak payah lagi duk, kalau dia buka kedai lah, tak payah lagi duk kira duit sekupang 2 rupang 5 sen, kan. Nak cari nak bagi duit balik, hak tu saya tak suka. Saya pergi kedai, saya memang tak suka nak ambil duit coin, kan. Kadang-kadang nak bagi balik, tak apa, simpan lah, kan. Tak mau mencang kata poket, kan. Kerang tak mau, kan. Jadi ada satu makcik kat depan apa ni TMB tu, round TMB tu, dia tahu dah, Prof Mai dia tunjuk dah, dia sedia dah apa ni Touch and Go panel tu, ni dia scan ni. Dia dah tahu dah, dia tak mau guna duit cash, ya. Jadi dekat Sweden ni 2%, ya, menggunakan cash kurang daripada 2%. Jadi dia mengurangkan jenayah dan meningkatkan kecekapan. Dekat Denmark, ya, membentuk kira-kira 5% daripada ekonomi, ya. Tunai, yang urus niaga tunai ni. Yang lain bukan tunai, ya. Mengurangkan kos, meningkatkan keselamatan. China, tak elok kata lah,
China kita ada Alipay, WeChat Pay kan. WeChat yang kita duk guna kat Malaysia ni duk guna kadang-kadang ni benda-benda yang pelik-pelik dalam WeChat tu, tapi dia orang guna untuk transfer duit dan sebagainya kan. Dan benda ni menjadi orang kata amat meluas ya. Dan diterima menjadi satu norma kehidupan ya. Tak perlu nak bayar, nak makan apa semua guna WeChat dia kan. Tapi benda ni insya-Allah one day akan jadi macam ni lah. Kita punya Touch and Go dan sebagainya ni insya-Allah akan jadi ni. Di US kan, ada tempat-tempat kalau di US ni tanpa tunai ni memang berkembang, tapi ada tempat-tempat macam di Philadelphia, San Francisco yang mengharamkan premis membuat tanpa tunai ni. Sebab atas dasar human right lah katakan. Ya, dia orang kata kalau yang tak mau guna nak guna tunai juga kena bagi dia guna tunai dan mengharamkan tak boleh buat cashless kan. Jadi itulah maju sangat sampai ke belakang pula kan. Negara-negara lain ya, Norway, Kanada, Singapura, Belanda, saya tengok Singapura pun dalam hal-hal tertentu dia terkebelakang daripada Malaysia. Saya akan tunjuk tadi nanti sedikit data daripada Visa ya, tentang Singapura ni. Sama-sama kita perhatikan insya-Allah. Kemudian cakap pasal masyarakat ni, saya bukanlah nak kata aktivis tu, taklah aktivis sangat. Prof Halim lebih aktivis daripada saya kalau masyarakat ni kan. Jadi boleh cakap jelah kan, masyarakat 5.0 kan, society 5.0 kan, adalah satu konsep yang mana kita nak rely on the technology. Kita tengok teknologi ni macam orang kata enabler untuk society 5.0 ni, untuk meningkatkan kehidupan, menangani cabaran sosial dan sebagainya. Ini adalah masyarakat 5.0 yang diilhamkan di Jepun kan. Tapi masyarakat 5.0 ni dia satu driving force-nya adalah industri 4.0 ni kan, industri 4.0 yang duk cakap industri yang didrivekan oleh satu revolusi yang dipanggil revolusi industri 4.0 ya. Jadi industri revolusi 4.0 ni adalah teknologi canggih untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Kita guna cloud lah, kita guna data analitik ke, kita guna apa-apa yang canggih-canggih kan. Chat GPT untuk buat essay ya. Semalam ada kursus Chat GPT dekat school ya. Macam mana sekarang ni orang buat essay apa semua ni guna Chat GPT kan. Pagi tadi kawan saya dekat sekolah rendah dulu lah kat kampung, dia kata Suhadi, dia kata ada satu lukisan ni dibuat oleh AI kan, cari gambar kampung cantik betul, yang dilukis oleh bukan manusia tapi software kan. Berdasarkan deskripsi kampung macam mana, dia lukis gambar pandangan yang cantik ya. Jadi itu adalah industri 4.0. So macam mana masyarakat tanpa tunai ni kat mana? Jadi hasil daripada ni dan berdasarkan berlandaskan industri 4.0 ni adalah masyarakat tanpa tunai yang menjadi satu elemen untuk kehidupan yang lebih canggih dalam society 5.0 ni, dalam masyarakat 5.0 ni. Jadi masyarakat tanpa tunai ni di sinilah letaknya. Kalau kita tengok sini, dia nak beli kuih bakui kan, guna QR Pay apa semua ni, kuih bakui kan. Awak makan kuih bakui ni kan. Dulu raya Cina saya dapat kuih bakui ni kan. That particular apek kata, jangan bimbang, ini halal. Halal lah insyaAllah kan, makan ya. Jadi kita kata rakyat tanpa tunai lah, masyarakat rakyat tanpa tunai ni, apa kekuatan dan kelemahan dia? Kalau kita tengok, kita ada potensi ya, kekuatan pun kita ada potensi, kelemahan pun ada potensi ya. Jadi dari segi kekuatannya ya, peningkatan kemudahan dan kelajuan transaksi ya. Kita nak sekarang ni cepat kita nak buat
transaksi. Kita nak beli, nak bayar, kita bil apa semua. Sekejap yang kita bayar sebelum, within less than 1 minute kita dah bayar bil. Within less than 1 minute kita boleh buat sedekah. Cepat ya transaksi ni. Mudah. Duduk dalam toilet pun dia bayar bil. Kan, duduk dalam toilet pun dia transfer apa semua ni. Kan, mudah. Jadi jangan duduk sambil bawa kereta transfer dah. Kan, tak lagi bayarnya sedikit, perbaiknya mahal. Kan? Jadi itu kena transfer duit dekat komen pula, kan. Kemudian mengurangkan kos berkaitan dengan pengendalian dan pengangkutan wang tunai. Kalau kita tengok kan, kalau dulu, satu masa dulu, kita nak pergi travel luar negara, kan, apa yang kita buat? Dia pergi ke money changer, tukar duit, kan. Nak pergi 5 negara, 5 lah currency dia bawa, kan. 5 lah currency dia bawa currency. Kan kita nak buat, nak travel lah seluruh Southeast Asia ni, kan, nak travel. Lah ni kita buat tu untuk emergency kot. Bawa sikit-sikit lah. Yang lain tu semua guna debit card, kan, ataupun handphone, kan. Yang susah sangat tu, saya tengok ada yang duk bawa beca dekat Indonesia tu pun pakai apa ni accept e-wallet, kan. Hebat, kan. Jadi yang dari segi kos tu bukan apa. Kita nak tukar duit dekat money changer tu, dia charge kita dengan commission dan sebagainya, kan. Kita bayar tu kita guna interbank rate yang lebih murah, kan. Kemudian peningkatan rangkuman kewangan bagi mereka yang tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan perbankan tradisional, kan. Jadi sekarang ni dia tak ada akaun tak apa. Ya, ayah bagi satu Visa card Touch and Go tu bagi kat dia. Nah, gunalah. Dia charge pada kita. Dia boleh guna akses kepada dia nak bayar toll, nak buat apa semua. Kan? Ayah lah yang bayar. Farmer yang bayar. Kan? Akaun farmer. Kan? Jadi penyejakan pelaporan transaksi. Yang ni, kan? Hak ni, kan? Katakanlah lah. Saya tak kata siapa-siapa lah. Mungkin agensi bunga kuasa dulu, kan? Allah kena tahan nak speed trap dan sebagainya, kan. Nak suar apa semua ni. Saya tak bayar bawa cash lah. Ada QR code tak saya nak scan, kan. Kalau ada QR code saya nak scan boleh lah. Nak bayar saya tak bawa cash. Kamu dia bagi tak QR code ni, QR code saya. Jadi boleh track ya. Sebab bayar tu kan kita tulis reason tu sebab apa? Sebab duit kopi. Allah, kan. Supaya itu kes, orang kata kes yang terpencil lah, tak ada lah macam tu, kan. Tapi apa yang saya nak kata sini sebab kita boleh menjejakkan kita punya ni, ada digital trace, kita boleh trace kat mana-mana potensi dia, kelemahan dia bagaimana pula, kan. Yang ni satu kepentingan kepada teknologi internet. Tak ada internet, no internet, no money. Tak ada internet, tak ada duit. Jadi kita masih ada lagi tempat yang tak di cover, yang tempat liputan internet yang rendah. Jadi hak tu merugikan rakyat di kawasan tu lah. Jadi itulah yang mungkin sekarang ni Fahmi Fadzil pun dia kena fikir pasal ni, macam mana nak menyelesaikan masalah. Tak ada internet ni, sebab tak ada internet tak boleh gunalah. Masyarakat tak boleh create masyarakat tanpa tunai ni, kecuali nak buat barter trade tu, kan. Nak tukar kunyit dengan ikan bilis tadi, kan. Kebimbangan privacy, ini satu benda yang orang takut, kan. Transaksi elektronik menjejakkan jejak digital dan dijejaki oleh kerajaan atau masyarakat. Dia bayar, dia ni bayar pada siapa ni, kan. Dia takut, kan. Jadi mungkin yang ni satu kebimbangan lah. Mungkin tak ada asas, tapi ada orang bimbang punya ni. Risiko jenayah cyber dan penipuan, scam rata-rata, kan. Macam mana ni dia pasang dia punya wallet lah ni, tapi dia ada malware lah ni, kan. Orang boleh tengok dan sebagainya. Itu kebimbangan lah. Tapi insyaAllah benda tu, kalau dengan sedikit ilmu, insyaAllah benda tu boleh diselesaikan, ya. Nanti kita cakap pasal benda tu lah. Ni part 1 baru, kan, hari ni. Nanti part 2 nanti, kan, selepas 50
Siri, saya mai pula part 2. InsyaAllah. Risiko ketinggalan bagi mereka yang tak boleh guna kaedah bayaran elektronik. Warga tua, penduduk yang tidak ada bank dan sebagainya. Saya ada seorang cikgu, kawan daripada isteri saya dekat ni, dia nak beli, ada orang nak beli rumah dia. Kan, ada seorang pakcik ni nak beli rumah dia, dia habaklah rumah dia macam tu. Dia tengok kan, cikgu ni beritahu saya, dia kata, Prof, pakcik ni buat main duit 1 beg tu. Kan, nak beli rumah. Kan? Oh, yang jenis simpan duit bawah bantai kot kan. Jadi kan, dia terpaksa lah bawa beg dia tu, naik motor, pergi jual nak beli rumah kan. Jadi ketinggalan bagi mereka yang tak boleh guna duit ya. Ni warga tua ataupun yang tak ada bank. Istilah apa? Unbank and underbank. Ya, jadi itu istilah mungkin kawan-kawan dekat internet banking, Islamic banking, kita punya banking tahu kot istilah tu kan. Jadi di segi kelestarian, satu hari tu saya bincang anak murid saya, bukan anak murid, student PhD. Saya kata dalam Islam ni ada satu term yang tak ada lah dalam orang putih pun. Saya tu perkataan berkat. Berkat, orang tanya orang putih mana, dia kata bless. Bless ni macam-macam kan. Bless ni rahmat, nikmat, semua bless. Tapi berkat ni, tambah-tambah kebaikan ni, saya tak tahulah perkataan orang putih yang apa yang sesuai untuk berkat ni. Tapi saya cuba cari perkataan sustainable kan? Lestari ni mungkin lebih sesuai untuk berkat kot kan. Jadi macam mana masyarakat lestari ni dia boleh jadi lestari tanpa tunai ni. Kalau kita kata lestari ni, benchmark kita adalah matlamat pembangunan mampan tu lah, SDG ya, Sustainable Development Goal. Jadi kalau tanpa tunai ni dia ada lebih kurang 1, 2, 4, 6, 8 SDG ni dia cover kan. Jadi itu dah tanpa tunai ni. Kalau kita pembangunan yang mampan, yang lestari, yang berterusan yang kita boleh buat, iaitu masyarakat tanpa tunai. Tak nak guna tunai. Jadi dia boleh support. Contohnya yang pertama ni, no poverty kan. Jadi rangkuman kewangan kan. Di segi rangkuman kewangan, orang yang tak ada akses bank boleh buat akses kepada banking kan. Kemudian yang ketiga ni apa ni, good health and well-being, access to health apa semua ni kan. Quality education kan, di segi pendidikan yang berkualiti, di segi decent work kan, and economic growth kan. Sekarang ni orang boleh buat berniaga. Dia pandai goreng bihun, dia masak bihun kat rumah dia, dia jual melalui Grab apa semua ni, Food Panda apa semua ni, bayar online kan. Itu maksudnya peluang untuk dia nak berniaga lah, economic growth kan. Kemudian dari segi industri infrastruktur, inovasi yang model, inovasi yang baru yang dikeluarkan apa semua ni, berkenaan dengan e-wallet dan sebagainya. Ini adalah satu matlamat pembangunan mampan ni yang kata nombor 9 ni, industri innovation apa semua ni. Reduce inequalities kan, rapatkan jurang antara orang kaya dengan miskin kan. Kemudian responsible consumption, kurangkan keperluan wang tunai fizikal, kesan dalam sekitar yang berkaitan. Rupanya duit kita tu, ini nak dibuat duit tu, duit yang cash tu, dia perlukan tenaga yang banyak yang untuk menghasilkan cash tu. Kemudian cash tu bila dia out of circulation, dia kena destroy, dia kena apa? Dia kena lupuskan. Dan pelupusan tu memerlukan tenaga, dan tenaga itu kena bayar. Jadi that is affecting alam sekitar dan sebagainya. Jadi tanpa tunai ni bukan saja dari segi kos-kos yang lain, tapi dia juga boleh mengurangkan keperluan untuk dia boleh mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Kemudian peace, justice and strong institution ni, dari segi ketelusan kan, kita boleh keep track, menjejakkan, ada audit trail kan, kita boleh jejak pembayaran yang dibuat. Dan saya ada sembang juga dengan
orang yang menega ni. Kan? Pasal apa kau tak mau buat ni QRP ni kat dekat apa ni kedai ni. Dia kata dia lagi kalau dia buat lagi kan income tax cari macam mana duit banyak masuk dalam akaun. Rupanya macam tu pula. Takut income tax kan, takut LHDN mencari. Kedai dia laku kan, tapi dia tak ada QRP. Jangan sakit cari kedai mana yang tak ada kod dia ni, mesti produk refer kat kedai ni ya. Tak. Jadi itu berlaku. Saya bersembang. Dia kata memang saya takut sebab tak lagi orang kata dia memang banyak. Kalau dulu boleh lah dia menega kan. Tapi sekarang ni dia tak mau dijejak kan. Dia takut kena jejak. Jadi hak tu lah yang menjadi satu sebab kan. Yang jadi matlamat ini bagi kerajaan dia sukalah sebab dia boleh trace kan. Banyak duit kan, yang dapat di-generate. Kemudian dari segi dasar. Ya, jadi ini kawan-kawan kata ini 2021 Prof. Kan 2021 mungkin tak relevan sekarang, tapi insya-Allah dasar kerajaan ni masih relevan kot. Ya, Prof Azizin ya. Dasar plan tindakan blueprint digital ekonomi ni masih relevan dan masih digunakan pakai. Saya rasa once taken by the government is there, the good thing tetap good lah, dan diamalkan. Kalau kita tengok dalam plan rangka tindakan blueprint ekonomi digital Malaysia ni, dia kata apa ni, mempromosikan program onboarding pembayaran elektronik bagi peniaga untuk menjadi masyarakat tanpa tunai kan. Jadi nak tolong peniaga-peniaga ni untuk jadi masyarakat tanpa tunai ya. Mengembangkan penerima gunaan bayaran elektronik daripada peniaga kecil kan. Jadi yang duduk tepi jalan tu pun dah boleh terima. Dia jual yak nyok je, tapi guna QR Pay kan, untuk nak bayar. Dan sekarang ni banyak kan. Mula sekali saya ingat dalam tahun 2015 saya monti di satu kedai roti canai dekat Berseri. Ya, saya tengok dia guna kat Maybank QR Pay. Masa tu baru keluar kan, untuk makan roti canai. Kata, "Wih, canggih pakcik ni." Kan? Kemudian ada satu bacaan seorang ni, dia terima bayaran guna Bitcoin. Kan? Jual nasi lemak, dia guna Bitcoin. Ya, Bitcoin. Tapi lah ni tak banyak dah sebab kita banyak dah yang kita lokal ni, Paynet apa semua ni dah guna apa ni the local punya ni ya. Kemudian ini satu, yang keduanya yang ni ya, trust untuk maju transparansi. Jadi yang tadi ni dari segi peniaga, yang ni pembayaran ni customer ya, macam mana kerajaan tetapkan sasaran 2022 menjelang 2022 semua kementerian dan agensi menyediakan pilihan tanpa tunai untuk bayaran kan. Ini yang ditranslatekan daripada dasar, dari bajet ditranslatekannya adalah pemula dulu ni dalam kerajaan yang lalu kan, 2022 ni, bagi dapat mudaya transaksi tanpa tunai. Tengku Zafrul, Menteri Kewangan cakap kan, dia bagi 300 juta bajet 2022, 150 seorang kan. Banyak sikit lah, bukan RM30 RM150 seorang kan. And then dia boleh digunakan untuk touch and go, beli coklat hack kan kat kedai ya. Jadi apa yang driver, apa yang tool, apa yang jadi pemangkin ya kepada masyarakat tanpa tunai ni, ada beberapa benda yang saya nampak. Yang ni observation, ni bukan daripada paper apa semua ni kan. Yang ni based on observation. Yang ni saya cakap tadi, syarahan ini untuk kita membuka minda kan, perspektif, bukan nak akademik sangat kan. Jadi saya nampak ya. Yang pertama ni segi My Debit. Ni apa pasal nak? My Debit ni kita boleh buat pembayaran menggunakan kad bank kita ni, terus debit daripada akaun kita kan. Terus daripada akaun bank. Yang keduanya, e-dompet, e-wallet kan, macam-macam e-wallet, GrabPay, Boost, Touch and Go, Shopee Pay, apa semua ni kan. Yang ni pun kita boleh bayar dan dihubung kepada kad kredit kan,
Habis je e-wallet tu, tinggal sikit saja, di top up kan. Ya, kita tengok kita tak payah buat apa pun, kita pergi belanja je. Depan rumah saya ada Rizkin Mart kan, beli je apa pun, tak payah bawa sekupang pun kan. Hebat Action cakap kan, tak payah bawa sekupang pun, yalah bawa e-wallet saja kan. Kemudian Paynet ya, dia tawar universal QR code. Kalau dulu ni, perasan tak sebelum ni, bank ni ada QR code dia sendiri, bank ni ada QR code dia sendiri, bank ni ada QR code sendiri, pening pula. 12 bank, 12 lah QR code. Ya, sekarang ni Paynet, apa ni, apa bank negara bagi kat Paynet ni untuk apa, ditawarkan satu universal QR code. Kan, bank mana pun dia boleh scan dia punya apa ni, e-wallet punya ni. Kan, scan dapat bayar. Tak payah lagi, regardless of bank mana yang dia ada ya. Kemudian kerajaan, pembayaran digital di agensi kerajaan, mengulakkan pembayaran digital di agensi kerajaan, perkhidmatan apa saja termasuk saman trafik. Baru ni sampai saman trafik kan, yang kata duk queue sampai, saya ingat satu masa dulu queue kat Balai Polis Jentera tu, keliling Balai Polis Jentera tu duk queue nak bayar duit taman trafik kan. Dia kata boleh bayar online lah, boleh bayar online pula, tak tunggu online tu kan, tak boleh masuk sebab ramai sangat nak bayar, sebab boleh bayar 50% off kan, itu je kan. Jadi sebab semua sekarang ni dah boleh bayar online ya. Kemudian Ministry of Education berlawan-lawan kampus kan, nak buat kampus tanpa tunai yang pertama. Teka, siapa yang pertama kampus tanpa tunai? Kampus tanpa tunai yang pertama siapa dah? Siapa yang tahu? Tak tahu, sekejap lagi saya bagi jawapan kan. Jadi kan, and then program industri perujitan kan, macam-macam program ini untuk dibayar, boleh retailers ni untuk menggunakan e-dompet, QR code yang kita pergi Tesco apa semua, kita pergi Maidin, tapi apa semua ni tak memang tak payah buat cash lah, tak payah jolok dah. Saya berapa lama saya ingat nak jolok tu, mungkin sebulan sekali kot, 2 bulan sekali kot saya pergi jolok. Bukan jolok banyak pun, jolok sikit je. Saya cuba disiplinkan, jolok mesti kurang daripada RM300, jangan lebih. Yang lebih tu semua cashless ya. So itu paksaan diri saya lah, ikut kalau bagus ya. Siapa guna tool ya, yang guna tool kan, mulai 1 April 2020 kita boleh guna RFID kan, masuk RFID, lane RFID, settle ya. Timbullah komplain transaksi tanpa tunai ni tak fair lah, bagi kat Touch 'n Go je kan. Jadi plus consider dia akan boleh bayar guna kad kredit, debit card dan sebagainya. Jadi sekarang ni Touch 'n Go cepat-cepat dia keluarkan dia punya visa kan, so that orang boleh bayar guna visa yang Touch 'n Go juga kan, balik-balik pada Touch 'n Go jugalah kan. Jadi yang ni 2022, Julai 2022 ni lebih kurang semua tool yang bakal hadir dengan berbagai kaedah pembayaran. Jadi kita boleh guna RFID kan, kita guna Touch 'n Go ke, kita boleh guna Visa ke, Mastercard kan. Jadi debit card kita je kita guna, tak payah lagi lah nak pergi top up dekat Touch 'n Go. Nanti kat Petronas nak top up Touch 'n Go kan, beli Touch 'n Go kata apa, tak payah top up dah sekarang ni. Sekarang ni beli kad enhance Touch 'n Go tu, nak top up letak kat belakang handphone, dia ambil daripada Touch 'n Go. Tapi masalahnya kad tu pula, nak beli kad tu, saya ingat saya tunggu setahun kot nak beli kad. Itu duk tunggu dengan Soradi kan, dapat dah lagi kad. Kad ni dia kata akan dihantar batch by batch. Rupanya ada lagi syndicate jual kad tu dekat Shopee kan. Mahal pula kad tu. Kad tu harga dia berapa duit je kan.
Tapi sekarang ni alhamdulillah kan, kita boleh beli kad. Tak Cikgu pun pandai dia buat kad sustainable apa semua tu, dia jual lah mahal sikit kan. Tapi siapa nak beli kad tu dapat kan. Jadi tak payahlah top up dekat Petronas lagi kan. Kita boleh top up dekat belakang handphone kita saja menggunakan teknologi NFC dan sebagainya ya. Ni universiti yang pertama, siapa dia? UTM ni universiti pertama tanpa tunai, November 2, 2017 dia guna Boost ya, Boost. Kemudian USM lancar cashless guna QR Pay. Kemudian UUM guna Keppel Pay ya. Tapi saya duk tengok Keppel Pay ni macam limited lah, betul tak? Macam terlalu limited. Sekarang ni bila makan di kafe hijau kuning kan, instead of guna Keppel Pay, guna je QR yang merah tu, duit now tu, dapat terus kan. Jadi hak ni Keppel Pay ni mungkin kita nak kena, tak tahulah. Dulu dia cakap kat Pro-ME tak tahulah sekarang ni apa strategi UM nak tukar Keppel Pay ni. And then yang latest ni 1 bulan 2 2023 UKM kan. Tapi UKM lancar tanpa tunai ni, dia ada macam-macam ya. Touch and go, dia ada QR Pay kan. Dia bagi variety pada orang kan. Jadi ni di kalangan universiti awam yang swasta tak payah kata lah kan. Tengok yang hujung sana tu, sekolah. Ini yang kita panggil unbanked and underbanked society lah. Sudah budak-budak sekolah ni macam mana kita nak bagi pagi-pagi nak bagi duit 3 kupang nak beli kan. Dulu lah, zaman saya dulu 3 kupang dah 11.5 lah. Minta maaf lah, sikit lagi boleh tak penganjur? Cik ni boleh lah. Saya tu lah bagi ni bahaya, tak boleh nak berhenti kan. Mungkin 15 minit lagi insyaAllah. Budak-budak sekolah dekat ni P-Canteen macam mana nak guna. Jadi satu company nama Me Want to Pay ya, dia bagi kad yang dia boleh guna ya. Ngopak ni top up je kan, tak payah bawa cash pergi sekolah, tak payahlah tercicir ya. Kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat kan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, duit bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat tu ni masuk dalam JKM Pay Card ni, cashless kan. Jadi tak bagi cash lagi, dia masuk dalam tu dan bayar. Yang baru ni ada isu timbul, Ras Adibah Razi bawa isu ni kan. Tu dia Pro-ME panjang umur. Tadi tanya tak cakap pasal Pro-ME ya. Bukan mengumpat tanya pasal cash Keppel Pay. Cashless Assistance Project ni ada di kalangan orang yang penerima duit bantuan JKM ni, yang di kalangan OKU yang komplain ya tentang dia nak tunai ya. Jadi tak tahulah macam mana Minister Nancy sekarang ni nak selesaikan. Tapi saya rasa dia orang akan stay cashless ni dan akan bantu mungkin secara berkala lah macam mana. Kemudian yang ni kat Changlor ni kan, yang ni kat Changlor ni Touch and Go buat promotion ni, kedai-kedai untuk gunakan cashless lah. My Kita Cashless dekat Changlor Kedah ya. Tok Sah Kalut bawa kad bank saja kan. Yang ni daripada kerajaan negeri Kedah dengan kerjasama PayNet ya, untuk semua urusan menggunakan bayaran tanpa tunai melalui Jun 2022 kan. Yang ni gambar saya ambil sendiri ni ya. Yang ni kat rumah saya ni kan. Notis ni tahun lepas ni kat mana ni, dekat Kulim ya. Sekarang ni semua macam ni lah kan. Skincan dia buat kampung tanpa tunai pertama oleh Hong Bank ya, dekat Skincan kan. Nak makan dekat Skincan semua nak bayar di Skincan, imbas QR code saya Skincan. Ada orang Selangor ada ke bayar guna cashless. Hopefully Majlis Daerah Korang Basuh lah. Saya duk
bukan apa, dia nak renew lesen perniagaan dia, kan? Buat syarat. Siapa yang tak ada QR code tak boleh renew lesen perniagaan dia. Kan? Jadi dia lah yang apa, majlis bandaran tu kan, majlis bandaran mungkin itu boleh dibuat kan. Ini cabaran utama kan, di segi capaian internet saya cakap tadi kan. Jurang kemahiran digital, ada yang takut tak guna, Allah tak tahu nak guna lah. Saya tak cakap kepada orang lain lah. Dalam family saya sendiri pun tak mau lah, tak mau guna lah, nak guna cash kan. Jadi saya kata tak boleh, teknologi oriented ni, saya ni teknologi, saya nak kena guna teknologi lah kan. Jurang kemahiran digital kan, kebimbangan besar risiko data, kebergantungan terhadap wang tunai, tak mau juga dia nak guna wang tunai juga kan. Tak tahu nak buat apa ni, nak kena jampi apa kan? Regulasi dan dasar ini daripada kerajaan, bank negara apa semua ni untuk mempermudahkan lagi macam ni wang tunai tanpa tunai ni. Peluang kan, kita ada pelbagai peluang kalau kita accept benda ni. Yang pertama di segi perkasa sektor kewangan ya. Yang ni saya ikut sendiri lah, bukan berdasarkan research apa semua ni, tapi yang berdasarkan pemerhatian saya. Dari segi sektor kewangan ya, bank dapat meningkatkan pelanggan, mengembangkan perkhidmatan kewangan kan. Kita punya fintech punya industri boleh berkembang, meningkatkan kecekapan transaksi kan. Proses kiriman wang apa semua ni tak perlu lagi guna ni ya. Meningkatkan lagi rangkuman inclusivity of the finance ni. Penggunaan aplikasi tanpa tunai membantu individu dan perniagaan yang sebelum ni dia tak boleh guna, sekarang ni boleh guna kan. Jadi that is inclusiveness itu kan. Meningkatkan ketelusan ya, yang ni tracking tadi lah, aktiviti wang haram semua ni dapat kita reduce kan, meningkatkan kemudahan beli belah. Siapa tak Shopee sekarang ni? Tipu lah kan. Semua nak Shopee kan. Semua boleh buat duit, yang jadi affiliate lah apalah kan. Buat duit. Ayah 7%, 0.07 lah affiliate Shopee kan. Jadi nak affiliate Shopee, ada yang jadi affiliate Shopee ni pun kaya-kaya kan. Kawan anak saya ni tak mau kerja sebab dia di affiliate Shopee saja kan. Sampai gajinya melepasi gaji profesor di UUM. Meningkatkan, mengurangkan penggunaan tunai kan, transport wang tunai. Tak payah katalah kedai kecil pun kan, end of the day you nak kena kira, esok nak kena bawa balik duit kecil, nak pi bawa balik, nak balance semua ni susah kan. Ujung end of the day you nak kira balik duit langkah register dia banyak mana kan. Lepas tu nak suruh orang pi buh di bank pula, nak masuk bank pula, susah kan. Jadi kalau kita boleh kurangkan benda ni, senang kan. Satu lagi peluang, inilah peluangnya. Ambil gambar cepat-cepat nak dapat pahala kan. jadi QRP yang ni yang ujung hari ni, madrasah, bangunan madrasah tahfiz Darul Quran Janglun dekat Umrah Prahmat ni. Siapa yang pergi Prahmat, Umrah Prahmat, baru ni isteri dia meninggal. Ni nak pindah tahfiz baru. QRP itu. Apa yang ni Darul Hadis kat Lustak. Yang ni sumbangan Turki. Ni mana ni? Ini saya Amal kot ni, dua ni kan. Saya Amal. Yang ni Prahalim. Pertubuhan Kebajikan Prihatin Kedah. Misi Turki, ada nombor akaun ya, transfer ya. Jadi itulah peluang ya. Sekejap lagi ini tentang realiti ya, realiti masyarakat tanpa tunai di Malaysia. Yang mana tanpa tunai ni, pandemik ni bagi satu rahmat kepada tanpa tunai, masyarakat tanpa tunai di Malaysia. Jadi mempercepatkan transaksi tanpa tunai. Jadi bukan saja bernama kata tu, tapi yang ni dah di dalam Visa Consumer Payment Attitude Study 2022 tahun lepas yang dikeluarkan pada tahun ni, ini menunjukkan likely not to use cash after COVID-19 kan. Maksudnya selepas COVID-19 ni tak nak guna cash. Malaysia 28%. Dia kata aku ni tobat tak nak guna cash.
Lebih kurang macam tu lah, kan. Kalau kita tengok ni jenis-jenis apa ni, first time usage due to COVID-19, kan. Kalau kita tengok, kan, ni Malaysia ni 34% guna kad online, ya. Kalau tengok ni mobile contactless, ya, 25%, ya. Kalau kita tengok ni contactless card usage, ya, increase in use after ni current versus pre-COVID, ya. Berapa dia punya increase? 68% dekat Malaysia, kan. Ya, 68%. Singapura 69%, kan. 68% ni kira tinggi, kan. Ni. Sorry. SG 51 je. Indonesia 69, see? Indonesia 69. Singapura 51% ni penambahan. Ya. Tapi mungkin dah banyak, kan. Tapi penambahan ni Malaysia 68%. Kan, dia tengok Thailand 69%. Ya, jadi kita maksudnya ramai dah terbuka mata mendapat hidayah untuk menggunakan cashless. Anda bila lagi? Ya. Yang ni kalau tengok ni cashless payment usage, ya. Jadi kalau tengok ni Singapura 97, Malaysia 96%, kan. Jadi Southeast Asia 93%, kan. Jadi kita kemudian attitude, ya, dari segi plan to use apa ni cashless payment, ya, 78%, ya, dia plan nak use cashless payment, ya. View cashless payment as a safer way, kan, 75%. Support government initiative 73%. Prefer to shop that accept cashless payment. Tak mau pergi makan kalau kedai itu tak ada cashless, kan. 66%, kan. Jadi tinggi, ya. Tinggilah banding dengan Kemudian, ya. Jadi kita cuba tengok kalau macam Singapura 61%, ya, kan. 69 ni maksudnya tinggilah daripada Singapura, kan, daripada Singapura. Jadi reason for not carrying cash, ya, use of contact payment more often, kan, use of card payment, view cashless as safer way to pay, greater availability for cashless payment. Kemudian awareness of internet banking, ya, digital banking. Kalau kita tengok Malaysia 58%, ya, untuk online banking 66%, mobile banking, ya. Ini data daripada inilah. And then card versus mobile wallet preference, ya, dia ada data dia, kan. Dan Malaysia itu Malaysia juga antara yang tertinggi ni 71%, ya. 71% using both payment method, ya. Jadi kesimpulan, ya, apa ni, saudari pengacara pun duk tunggu, ya, bila nak simpul ni. Habis ni tanya soalan lagi. Kan, jadi kesimpulannya kita sedang menuju ke arah masyarakat tanpa tunai. It is becoming more and more accepted, ya, among kita punya community. Dan kalau kita tengok banyak artikel yang saya baca tu, dalam masa less than 3 years, kan, jumlah kita ni akan bertambah begitu pesat lagi. Dan dengan penetration internet, ya, yang kita ada, mungkin kita akan dapat mencapai angka yang lagi, kan. Kerajaan dan institusi merasakan langkah menggalakkan penggunaan sistem MyDebit, kan. Pandemik bertepatkan trend ini. Kemudian kerajaan melancarkan inisiatif, kan, government punya inisiatif, kemudian institusi kewangan juga, pelbagai masalah penyelesaian bayaran digital, kan. Kemudian kita ada worry lah, walaupun dia mendapat momentum, tapi ada juga yang segmen yang bercakap tentang privacy, keselamatan data, ya. Yang ni insya-Allah kita cakap pasal lain lah, insya-Allah. Jadi itu saja. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf kalau mengambil masa terlajak ni. Fazilah duk cakap dah, cukup kah? Jadi kata sejam je, Prof. Sejam saja. Sejam 15 minit. Tadi sebab Cik Din cakap panjang tadi. Wallahualam, minta maaf jadi lawak je. Jadi itu sekat tu saja sumbangan perkongsian saya. Dan saya berharap apa yang saya kongsikan ni bermanfaat dan membuka orang kata perspektif tentang bayaran tanpa tunai di Indonesia. Dan insya-Allah, ya, kita akan continue dengan topik-topik yang lain.